Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran kita dalam bab yang keempat, iaitu pembiakan, dalam subtopik 4.3 iaitu kitarhid. Kita telah pun mempelajari tajuk yang sebelum ini 4.1 dan 4.2. Terutama sekali dalam 4.2 kita belajar tentang pembiakan di dalam manusia. So, kita akan meneruskan pembelajaran kita berkaitan dengan kitarhid pula yang berkaitan dengan sistem pembiakan manusia. Diharapkan semua pelajar dapat memberikan tumpuan dan fokus terhadap bagaimana untuk memahami tajuk ini supaya kita dapat menjadikan ilmu yang diperolehi ini memberi manfaat kepada diri kita, sebab kita mempelajari perkara yang berkaitan dengan manusia, sistem pembiakan manusia itu sendiri, dan seterusnya boleh digunakan untuk menjawab soalan-soalan yang akan ditanya di dalam ujian ataupun peperiksaan. Dalam subtopik 4.3 iaitu kitarhid, kita akan mempelajari bagaimana kitarhid ini berlaku dan urutan perubahan pada dinding uterus semasa haid. Seterusnya menghubung kaitkan waktu subur kitarhid dengan proses persenyawaan, dan seterusnya mewajarkan kepentingan menguruskan kebersihan diri semasa haid. Jadi ini 3 objektif pembelajaran yang mesti dikuasai oleh setiap murid apabila mempelajari tajuk subtopik kitarhid ini. Seperti mana yang kita ketahui, bagi setiap kanak-kanak perempuan, apabila mereka memasuki alam remaja, maka mereka akan mencapai akil baligh. Bagaimana kita mengetahui bahawa mereka, kanak-kanak perempuan ini, mencapai akil baligh? Seperti yang telah kita pelajari dalam subtopik yang kedua, berkaitan dengan perubahan-perubahan yang berlaku kepada kanak-kanak apabila mereka mencapai akil baligh. So, salah satu daripada tanda akil baligh bagi kanak-kanak perempuan adalah keluarnya darah haid daripada vagina ataupun faraj. So, sekarang ini apabila keluar sahaja darah haid daripada faraj seorang kanak-kanak perempuan, maka itulah tanda bahawa kanak-kanak itu telah pun mencapai akil baligh dan memasuki alam peringkat yang seterusnya iaitu remaja perempuan. Jadi kita akan membincangkan apakah yang berlaku semasa haid ini dan bagaimanakah kaitannya dengan proses yang dinamakan keseluruhannya dipanggil sebagai kitarhid. Jadi haid itu sendiri adalah suatu proses di mana darah keluar daripada vagina. Jadi apabila darah keluar daripada vagina, maka proses yang berlaku itu sebenarnya melibatkan banyak peringkat. Jadi peringkat-peringkat yang ada yang berlaku di dalam kitarhid ini boleh dibahagikan kepada 4 peringkat. Kita boleh lihat di sini peringkat-peringkat ini dinamakan sebagai fasa. Ia ada 4 peringkat yang berlaku dalam kitarhid, dan salah satu daripada peringkat ataupun fasa dalam kitarhid ini adalah fasa haid, iaitu di mana darah keluar daripada vagina ataupun faraj. Jadi perlu diingatkan di sini bahawa darah haid yang keluar itu adalah merupakan salah satu daripada fasa yang berada di dalam kitarhid. Kitarhid ini melibatkan tempoh masa kira-kira 28 hari dan ia agak berbeza mengikut individu yang bergantung kepada beberapa faktor yang mempengaruhi kitarhid. Contohnya, pengambilan nutrien, perubahan berat badan secara mendadak, perubahan emosi dan juga tekanan mental. Dan kitarhid ini dikawal oleh otak dan melalui pelaksanaan sistem endokrin yang membebaskan hormon. Jadi hormon ini akan mengawal atur proses yang berlaku di dalam
kitar haid ini. Jadi dalam hal ini, kitar haid ini kita perlu ingat yang pertama, ia akan melalui tempoh kira-kira 28 hari dan kemudian ia mengandungi 4 fasa ataupun 4 peringkat. Fasa-fasa tersebut seperti yang kita lihat di sini dalam kitar haid. Yang pertama adalah fasa haid melibatkan 5 hari. Hari pertama adalah hari di mana hari pertama darah haid keluar sehinggalah hari kelima. Fasa yang kedua adalah fasa pemulihan yang melibatkan hari ke-6 hingga hari ke-11. Fasa yang ketiga adalah fasa subuh yang bermula daripada hari ke-12 hinggalah hari ke-17. Dan fasa yang terakhir iaitu dipanggil fasa pra-haid yang bermula daripada hari ke-18 hinggalah ke hari 28. Selepas itu, apabila keluar darah haid yang baru, maka akan bermulalah kitar haid yang baru. Sekarang kita akan membincangkan kitar haid ini bagi setiap fasa yang berlaku secara lebih terperinci. Jadi mari kita lihat apa yang berlaku dalam kitar haid bagi setiap 4 fasa yang ada dalam kitar haid ini. Yang pertama sekali, fasa haid. Fasa haid ini berlaku selama 5 hari bermula daripada hari pertama sehinggalah hari kelima. Dan apa yang berlaku dalam fasa haid ini adalah lapisan dinding uterus, salur darah dan ovum yang tidak tersenyawa terluluh dan disingkirkan apabila haid bermula. Jadi, darah haid yang keluar daripada vagina atau faraj itu akan mengandungi lapisan dinding uterus, salur darah dan juga ovum yang tidak tersenyawa. Ini berlaku dalam tempoh 5 hari. Hari pertama keluarnya darah haid sehinggalah hari kelima. Biasanya pada hari yang kelima ini, darah itu sudah mula kering ataupun tidak ada lagi. Selepas itu dia akan memasuki fasa yang kedua, iaitu fasa pemulihan. Apabila darah haid sudah tidak lagi keluar, maka dia akan memasuki fasa pemulihan yang berlaku pada hari yang ke-6 sehingga hari yang ke-11. Jadi apa yang berlaku semasa fasa pemulihan ini adalah dinding uterus akan mula dibina semula dan menebal. Salur darah pada dinding uterus mula terbentuk dan bersedia untuk menerima penempelan sel yang telah disenyawakan. Jadi secara konsepnya yang pentingnya di sini dalam fasa pemulihan, dinding uterus yang pada fasa yang pertama, fasa haid, yang mengalami proses peluluhan akan kembali dibina semula dan berlaku penebalan semula pada dinding uterus tersebut. Ini sebenarnya sebagai satu persediaan untuk membolehkan proses yang seterusnya berlaku. Salur darah pada dinding uterus ini yang sebenarnya adalah merupakan kandungan utama pada dinding uterus akan kembali terbentuk semula. Semua ini dikawal atur oleh hormon. Jadi kalau kita lihat kepada rajah di sini, apa yang berlaku adalah dinding uterus itu akan semakin menebal. Pada asalnya tadi dalam fasa haid, fasa yang pertama, dinding uterus akan mengalami proses peluluhan, semua akan runtuh, jatuh dan keluar melalui vagina. Jadi selepas itu dalam fasa yang kedua, iaitu fasa pemulihan, dalam tempoh 5 hari, dari hari ke-6 hingga hari ke-11, penebalan akan berlaku semula pada dinding uterus. Dan apabila proses fasa pemulihan ini telah berlaku, dia akan pergi, proses kitar haid ini akan bergerak kepada fasa yang seterusnya, iaitu fasa subuh. Dalam fasa subuh ini yang berlaku pada hari ke-12 dan berakhir pada hari ke-17. Kenapa ia dinamakan sebagai fasa subuh? Kerana pada waktu inilah ovum yang merupakan gamet betina akan dihasilkan pada hari yang ke-14 dan proses penghasilan ovum ini dalam fasa subuh dipanggil sebagai
proses pengovulan. Semasa proses ini, dinding uterus dan salur darah akan terus berkembang. Dan jika sekiranya pada waktu ini sperma hadir, maka kemungkinan akan berlakunya persenyawaan di antara sperma dan juga ovum. Ovum seperti mana yang telah diketahui, apabila dibebaskan daripada ovari, tempoh hayatnya adalah lebih kurang 2 hari. Ya, jadi selepas 2 hari, jika tidak disenyawakan oleh sperma, maka ovum ini akan mengalami proses seterusnya, yang akan memasuki proses ataupun fasa prahid dalam keadaan tidak disenyawakan. Jadi daripada gambar ini, diagram ini, kita lihat dalam fasa subur, ovum dihasilkan daripada ovari, dan akibat daripada tekanan di sini, maka dia akan bergerak sepanjang salur fallopian, dan jika sekiranya ada sperma di sini, maka akan berlakulah proses persenyawaan. Jika proses persenyawaan tidak berlaku, maka fasa yang seterusnya, fasa yang keempat, iaitu fasa prahid akan berlaku, di mana dalam fasa prahid ini dinding uterus terus menebal dan kaya dengan salur darah. Jika berlaku persenyawaan, iaitu ovum tadi telah disenyawakan oleh sperma, maka ovum itu akan bertukar menjadi apa yang dipanggil sebagai zigot. Zigot itu akan membahagi dan membentuk embrio yang seterusnya akan menempel atau terlekat pada dinding uterus. Jika sekiranya persenyawaan tidak berlaku, maka kita haid akan berulang semula dalam selepas hari ke-28. Jadi fasa frahid ini akan berlaku daripada hari ke-18 hinggalah ke hari 28. Jika sekiranya persenyawaan tidak berlaku, maka selepas hari ke-28, jika sekiranya persenyawaan tidak berlaku, maka kitar haid akan bermula semula dengan fasa haid. Maka itulah yang berlaku dalam setiap kali 28 hari bagi remaja perempuan setiap bulan lebih kurang, maka akan berlaku kitar haid ini sehinggalah perempuan mencapai umur 45 ataupun umur 48 hingga 55 tahun, di mana mereka akan berhenti mengalami kitar haid ini, iaitu dipanggil sebagai menopause. Apabila seorang perempuan mengalami fasa haid, maka adalah menjadi perkara yang sangat penting untuk menjaga diri supaya tidak mendapat sebarang jangkitan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma seperti bakteria, virus dan kulat. Ini kerana darah haid yang keluar itu adalah merupakan tempat yang paling sesuai untuk membiakkan mikroorganisma. Oleh sebab itu, penjagaan kebersihan diri semasa haid adalah sangat-sangat penting, terutama untuk mengelakkan berlakunya jangkitan saluran kencing. Jadi antara cara-cara penjagaan kebersihan diri yang mesti diamalkan adalah yang pertama, semasa haid, wanita perlu sentiasa menukar tuala wanita 3 hingga 4 kali sehari untuk menghindari jangkitan bakteria dan virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran kencing. Yang kedua, wanita haid digalakkan untuk sentiasa mandi untuk membersihkan tubuh badan. Ini kerana akibat daripada darah tersebut, ia mungkin akan memberikan bau yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, dengan cara membersihkan diri, dengan cara mandi setiap kali dengan kerap, maka ini akan boleh membersihkan tubuh badan daripada bau-bau yang tidak menyenangkan. Pastikan juga tuala wanita yang digunakan mesti dibuang di tempat yang sepatutnya. Jangan dibuang ke merata-merata tempat, sebab ini akan boleh menyebabkan jangkitan penyakit untuk disebarkan kepada orang lain. Seterusnya, apakah yang akan berlaku sekiranya seorang perempuan itu mengalami masalah kitar haid yang tidak stabil? Bagi perempuan yang mengalami kitar haid yang tidak stabil, iaitu
Headnya mengalami keadaan yang tidak tetap setiap bulan, iaitu dalam bulan-bulan tersebut kadang-kadang dialaminya head tersebut dan kadang-kadang tidak. Kitar head yang terlalu panjang ataupun terlalu pendek, dan fasa head yang melebihi tempoh 15 hari. Jika ini berlaku, bermaksud kitar head yang dialami oleh perempuan itu adalah tidak stabil. Jadi masalah ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertambahan berat badan, masalah hormon, gangguan emosi, senaman yang berlebihan, dan juga boleh disebabkan oleh ketumbuhan di dalam rahim. Kitar head yang tidak stabil boleh memberikan kesan yang tidak baik kepada seseorang wanita. Antara kesan kitar head yang tidak stabil terhadap wanita adalah kemandulan, kesukaran merancang keluarga, dan masalah kesihatan seperti anemia. Kesemua ini akan memberi kesan kepada seorang wanita akibat daripada kitar head yang tidak stabil. Seterusnya, cikgu minta kepada semua pelajar untuk membuatkan nota bagi subtopik ini dan seterusnya menjawab soalan praktis formatif 4.3 dan sila jawab kesemua sekali soalan 1, 2, 3 dan 4 di dalam buku nota selepas nota itu ditulis. Pastikan soalan itu ditulis dan jawapan itu ditulis di bawah soalan bagi setiap soalan yang ada di sini. Jadi itu sahaja untuk kali ini bagi subtopik 4.3 dan seterusnya nanti kita akan masuk ke subtopik yang keempat, iaitu persenyawaan dan kehamilan.